Okay, sudah pukul 8 pagi. Selamat pagi kepada semua murid. Selamat datang ke PTPR Sains kali ke-33. Kita buat atas talian. Jadi, seperti apa yang cikgu telah ada bagi tahu dalam mesej, hari ini kita akan buat ulang kaji sikit tentang bab 4 dan kita akan bincangkan praktis dalam buku kerja. Okay, iaitu pada muka surat 61. Okay. Lepas tu, lepas habis kita PTPR, kita akan, cikgu akan bagi link untuk kuis hari ini. Okay. Dijangka PTPR untuk Google Meet ini, kita akan siap dalam masa setengah jam lah. Setengah jam ataupun 35 minit. Okay. Jadi, sekarang cikgu nak kamu buka buku kerja kamu kepada muka surat 41 dahulu. Kita go through dulu benda-benda benda-benda yang penting dahulu. Kita belajar dahulu, lepas tu baru kita pergi bincang soalan. Okey, jadi dalam pembiakan, dalam bab ni, kita ada belajar tentang 4 perkara. Okey, perkara yang pertama adalah pembiakan aset. Kedua adalah pembiakan seks. Okay. Ketiga adalah kehamilan dalam wanita. Keempat adalah biji benih dan pencampahannya. Okay. Jadi, pembiakan aset dengan pembiakan seks ni, dia adalah dua jenis pembiakan yang ada dalam dunia ini. Okay. Apa itu adalah pembiakan aset? Okay. Pembelahan kedua seperti pada bakteria. Untuk tisu seperti pada orkid. Pendunasan seperti pada yeast. Pembentukan spora seperti mucor. Okay, jadi ini adalah tentang aset. Kenapa? Okay, jadi macam mana kita betul-betul dapat membezakan apa itu pembiakan aset? Cara yang kita paling senang untuk kita menentukan sama dia adalah pembiakan aset ataupun pembiakan seks adalah kita tengok sama ada dia melibatkan sel seks ataupun tidak. Okay. Kalau kamu lihat pembiakan seks dekat sini, manusia iaitu melibatkan feces, sperm dan ovari, ovum. Dia mesti ada sel seks tu baru dia adalah pembiakan seks. Kita haid pada wanita. Jadi ini adalah contoh dia. Lepas tu tumbuhan iaitu melibatkan outer terbunga dan ovari, ovum. Jadi dia ini adalah melibatkan apa? Melibatkan sel seks. Baru dia adalah dikenali sebagai pembiakan seks. Okay, lepas tu kehamilan dalam wanita. Di sini kita telah belajar tentang persenyawaan, penampilan embrio, pengembangan zigot ke fetus, pencegahan kehamilan seperti ligasi dan vastomi. Okay, vastomi. Okay. Lepas tu kita juga ada belajar tentang yang tumbuhan punya pembiakan. Okay. Pembiakan bagi tumbuhan juga ada dua, ada pembiakan ases dengan pembiakan seks juga. Tapi di sini kita lebih berbincang dengan pembiakan seks bagi tumbuhan. Bahagian biji benih. Biji benih itu adalah hasil seks tu. Okay? Dia boleh dipanggil sebagai dia boleh dipanggilkan sebagai embrio lah, dikot lah, embrio itu. Okay? Proses pencampahan biji benih. Lepas tu, pencampahan memerlukan air, udara dan suhu yang sesuai. Jadi dia memerlukan tiga. Dia mesti ada tiga keadaan ini. Okay? Iaitu air, udara dan suhu. Lepas tu, baru dia dapat
mencampak. Jadi ini adalah syarat dia. Jadi murid-murid jangan ingat macam gambar raja ini macam tak penting. Tapi dia semua adalah isi ataupun istilah-istilah yang penting. Istilah-istilah yang penting untuk kamu boleh baca dan hafalkan dia supaya dia dapat membantu kamu untuk menjawab soalan dalam peperiksaan nanti. Okay, jadi lepas tu kita lihat kepada muka surat yang seterusnya, nota bestari. Okay, pembiakan. Okay, pembiakan ini seperti apa yang cikgu telah beritahu tadi, dia dibahagikan kepada pembiakan seks. Ialah satu proses penghasilan individu baharu melalui percantuman antara satu gamen jantan dengan satu gamen betina. Okay? Jadi dia mesti ada dua ini. Ini adalah cikgu katakan sel seks tu. Okay, lepas tu, pembiakan seks ni hanya melibatkan satu individu sahaja tanpa melibatkan sel pembiakan. Pembiakan seks dia mesti melibatkan dua. Satu gamen jantan, satu adalah gamen betina. Tapi pembiakan akses ni dia tidak melibatkan pihak yang kedua. Dia hanya individu, satu individu tanpa melibatkan sel pembiakan. Sel pembiakan tadi yang cikgu kata itu adalah gamen jantan dengan gamen betina. Okay. Lepas tu kita lihat pembiakan manusia. Sistem pembiakan manusia berfungsi untuk menghasilkan gamen untuk pembiakan. Jadi ini adalah sistem pembiakan manusia. Lelaki dia menghasilkan sperm. Perempuan dia menghasilkan ovari. Ovum dia dalam menghasilkan ovum. Okay, jadi kedua, sperma akan bersenyawa dengan ovum untuk membentuk zikot. Macam biji benih bagi tumbuhan lah. Dia adalah zikot, dia juga adalah embrio. Okay. Dan zikot dia akan menjadi embrio. Lepas tu dia mencampak. Itu adalah untuk tumbuhan. Okay, lepas tu kita haid. Okay, kita haid ini adalah pada perempuan sahaja. Okay, pertama, haid ialah satu proses keguguran lapisan dinding uterus dan pengaliran keluar darah melalui faraj. Okay. Yang kedua, haid mengandungi darah, ovum yang mati dan lapisan tisu yang melapik permukaan dinding uterus. Jadi apa kegunaan lapisan tisu ini? Sebenarnya lapisan tisu ini akan dibentuk dalam uterus bagi perempuan setiap bulan. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat kalau persenyawaan telah berlaku dan membentuk zikot, tadi akan tempat adalah untuk fetus lah. Adalah tempat untuk fetus. Okey. Lepas tu pencegahan kehamilan. Okey, pertama pencegahan kehamilan biasanya dilakukan oleh pasangan suami isteri yang tidak bersedia untuk mentapak anak ataupun sudah mempunyai bilangan anak yang banyak dan ingin menjarakkan tempoh kelahiran anak. Okey. Pencegahan kehamilan ini dalam konteks Malaysia ini kita selalunya adalah berkaitkan dia dengan perancangan keluarga. Macam mana dia merancangkan keluarga? Kenapa keluarga itu perlu dirancangkan? Okay. Apa akan terjadi kalau kita tidak buat perancangan? Sebenarnya perancangan keluarga ini boleh membawa kita kepada hidup yang lebih berkualiti. Macam mana katakan hidup yang lebih berkualiti? Misal katakan keadaan rumah ataupun keluarga yang hanya ada macam 5 anak dengan 10 anak.
ada perbezaan dia. Kenapa banyak pembelanjaan hari ini. Okay? Jadi kalau anaknya tidak terlalu banyak, jadi dia boleh kontrol kewangan keluarganya. Kalau tidak, misalnya bila sampai buka sekolah, memang seperti biasa orang katanya macam habislah duit semua. Lepas tu kita lihat bunga dan penderbungaan. Pertama, bunga merupakan struktur pembiakan bagi tumbuhan berbunga. Penderbungaan ialah satu proses pemindahan butir derbunga dari outer ke stigma suatu bunga. Penderbungaan sendiri ialah penderbungaan kacut adalah dua jenis penderbungaan. Penderbungaan sendiri biasanya dia berlaku pada satu bunga saja. Kenapa? Kerana dalam bunga itu dia ada stigma dia sendiri. Dalam bunga itu dia juga ada derbunga dia sendiri. Derbunga itu dia jatuh ke bawah stigma, jadi dia akan menderbungakan sendiri. Lepas tu kalau penderbungaan kacut itu biasanya daripada satu pokok ke satu pokok yang lain. Dia daripada satu pokok ke satu pokok yang lain. Lepas tu persenyawaan dan perkembangan biji benih. Selepas persenyawaan, ovum akan berkembang menjadi biji benih. Manakala ovari akan berkembang menjadi buah. Biji benih terdiri daripada 3 bahagian. Testar, kontiledon dan embrio. Embrio yang cikgu ada kata tadi lah. Embrio terdiri daripada rumen, retikel dan kontiledon. Rumen akan membesar menjadi pucuk, manakala retikel akan membesar menjadi akar. Penjambahan ialah suatu proses pertumbuhan embrio dalam biji benih menjadi anak benih. Keenam, syarat-syarat yang diperlukan untuk penjambahan ialah dengan adanya air, udara. Udara adalah oksigen, haba. Suhu yang sesuai. Kalau dia terlalu sejuk, dia tidak akan menjampat. Kenapa? Kerana dia mesti mencari satu keadaan yang paling sesuai untuk pertumbuhan dia. Jadi itu adalah rahsia dia lah. Boleh katakan rahsia dia. Jadi sekarang cikgu nak kamu lihat terus kepada muka surat 61. Kita akan mulakan sesi perbincangan praktis pengukuhan 4 kita hari ini. Ada masalah? Kalau ada masalah, kamu boleh angkat tangan menggunakan fungsi dalam Google Meet ini. Supaya cikgu boleh henti dan dengar soalan kamu. Jadi kita teruskan. Terima kasih Tenli. Jadi kita teruskan kepada praktis pengukuhan ini. Soalan. Terima kasih Mati. Bahagian A, soalan 1. Raja 1 menunjukkan sejenis organisma yang melakukan pembiakan aset. Jadi antara organisma berikut yang mana melakukan jenis pembiakan aset yang sama? Sebenarnya adalah Amoeba. Kenapa yang lain tidak? Yang lain dia akan ada menggunakan jenis pembiakan seks macam lumut, hydra dengan paku pakis. Mereka ada biji benih. Jadi itulah mereka adalah dia adalah melalui pembiakan seks. Kedua, bahagian bunga yang manakah memerangkap derbunga? Yang mana? Adalah stigma. Tadi baru cikgu katakan, derbunga itu jatuh kepada stigma. Jadi kalau bunga itu
dia adalah penderbungaan sendiri. Biasanya atas tu adalah terbunga, bawah itu adalah stigma. Jadi dia jatuh saja. Dia jatuh ke bawah saja. Okay. Okay, jadi itu adalah soalan 2. Kita lihat kepada soalan 3. Raja 2 menunjukkan satu proses yang berlaku di dalam sistem pembiakan perempuan. Di manakah berlakunya proses itu? Di mana berlaku proses ni? Tiup falopio. Jadi ingat dia berlaku di tiup falopio. Okay? Jadi bagi murid yang baru masuk, sila buka buku kerja kamu kepada muka surat 61. Cikgu sedang bincangkan latihan ni. Okay? Lepas tu, soalan 4. Antara tabiat berikut yang manakah akan membahayakan fetus? Yang manakah akan membahayakan fetus? Kita lihat. Adakah bersenaman akan berbahaya kepada fetus? Tidak. Senaman tidak akan membahayakan fetus. Makanan yang seimbang? Juga tidak. Okay. Ada masalah, Rodriguez? Tiada, cikgu. Salah tekan kan? Dapat. Okay. Lepas tu, merokok akan membahayakan kepada fetus? Ya, rokok akan membahayakan fetus. Okay. Minum alkohol? Ya, minum alkohol juga akan membahayakan fetus. Jadi di sini kita boleh nampaknya jawapannya adalah 3 dan 4. Okay, adalah B. Okay, adalah B. Okay. Okay, lepas tu soalan 5. Raja 3 menunjukkan sistem pembiakan lelaki. Sistem pembiakan lelaki. Jadi di sini, organ yang mana satu adalah melindungi testis. Yang mana satu dia adalah melindungi testis. Jadi dia adalah organ ini kulit dia. Tundur itu. Okay. Adalah D. Okay, jawapannya adalah D. Okay, ini adalah tempat yang melindungi testis. Testis adalah B. B itu adalah testis. A ini adalah tube. Tube tu. Okay. C ini adalah zakar. Okay, jadi kalau ada masalah, kita akan sambung. Okay. Kita lihat bahagian B. Kita akan lihat bahagian B. Sekejap cikgu tukarkan format dulu. Okey. Soalan 1. A. Padankan organ-organ pembiakan lelaki dengan fungsinya. Apa kegunaan testis? Testis adalah menghasilkan sperma. Menghasilkan sperma. Okey. Lepas tu apakah kegunaan kelenjar prostat? Okay. Kegunaan dia adalah menghasilkan pendalil yang mengaktifkan sperma. Dia mempunyai neutron bagi sperma lah. Dia mempunyai neutron bagi sperma. Okay.
Okay, jadi kita tukar balik lagi. Okay, jadi kita lihat soalan B. Lengkapkan peta alil di bawah tentang perkembangan manusia. Okay, ovum dengan sperma, sel pembiakan menghasilkan zigot. Lepas zigot dia akan menjadi apa? Menjadi embrio. Okay, akan menjadi embrio. Lepas embrio dia akan menjadi fetus. Lepas fetus dilahirkan keluar dia akan jadi bayi. Jadi ini adalah satu proses dia. Ini adalah satu prosesnya. Okey? Okey? Tak ada masalah? Tak ada masalah, cikgu akan teruskan. Bahagian C. Jadi dalam soalan kadangkala dia akan ada satu gambar raja yang seperti ini untuk kamu isi apakah bahagian-bahagian dia. Sama ada dia dalam soalan struktur ataupun dia dalam soalan objektif. Jadi ini adalah sangat penting untuk kamu pergi mengenalkan setiap bahagian. Okay, setiap bahagian. Jadi salah satu ulang kaji yang kamu boleh buat untuk peperiksaan minggu depan adalah kamu baca kembali semua istilah-istilah yang penting. Dan paling pentingnya adalah ejaannya mesti betul. Ejaan dia mesti betul. Okay, untuk bahagian C, soalan 2. A. Raja 2.1 menunjukkan sistem pembiakan perempuan. Okay. Soalan yang pertama, label organs H, L dan M pada raja yang ditunjukkan di atas. Jadi dia suruh kita labelkan. Jadi yang K ini adalah apa? K ini adalah tube fallopian. Okay. Dia adalah tube fallopian. Okay, lepas tu L ini adalah apa? L ini adalah uterus. Adalah uterus. M ini adalah apa? M ini adalah cervix. Adalah cervix. Dia adalah dekat depan bawah ini ya. Okay. Yang ini baru adalah faraj. Okay, jadi kamu kena tahu setiap label dalam organ. Sistem pembiakan manusia dalam bab ni lah. Okay. Lepas tu, kedua, menyatakan dua fungsi L. Apa fungsi bagi L? Okay. Dia adalah tempat menempatkan dan melindungi embrio. Okay. Pertama, menempatkan. Kedua, melindungi embrio. Dia adalah, ini adalah dua fungsi bagi organ L, iaitu uterus. Okay, iaitu uterus. Okay. Okay, jadi kita teruskan. Okay, B. Raja 2.2 menunjukkan beberapa kaedah pencegahan kehamilan yang digunakan oleh perempuan. Jadi ini adalah digunakan oleh perempuan. Juga ada yang digunakan oleh lelaki. Tapi ini adalah untuk perempuan. Pertamanya adalah implant. Jadi dia di sini dia botol, dia masukkan dia. Okay, lepas tu
IUCD itu masuk ke dalam uterus. Okay? Untuk menghalang penampilan zigot ataupun kita katakan embrio untuk menghalang. Ketiga adalah ligasi. Ligasi adalah dia potong tiub falopio dan ikat supaya ovum tidak akan masuk ke dalam tiub falopio dan dia boleh menghalang sperma dengan ovum itu bercantum. Kenapa? Kerana mereka tidak akan jumpa. Jalan itu sudah dipotong. Jadi dia tidak akan jumpa. Okay? Okay. Pilih dan namakan 2 alat penjaga kehamilan sementara bagi perempuan. Jelaskan jawapan anda. Okay. Mana 2 adalah alat pencegahan kehamilan sementara? Kita kena tahu. Okay. Jadi di sini yang sementara adalah implant dengan IUCD. Okay. Okay, IUCD. Kenapa? Kenapa? Kerana alat ini boleh dikeluarkan daripada badan perempuan pada bila masak. Okay. Karena alat ini boleh dikeluar daripada badan perempuan pada bila masak. Okay. Tapi yang ligasi ini dia macam seumur hidup sudahlah. Biasanya dia macam adalah seumur hidup. Okay. Tapi ada tapak dia sambung balik, ada. Tapi dia kena operate lagi. Dan biasanya bukan 100% dia akan kembali untuk hamil lagi. Kenapa? Kerana dia memang ada risiko dia. Biasanya ligasi ini risikonya adalah paling tinggi bagi perempuan. Bagi perempuan ini adalah risiko yang paling tinggi. Jadi C. Jika penempelan embrio berlaku pada tiub falopio seorang perempuan, kehamilan ektopik iaitu luar rahim berlaku. Pembedahan perlu dilakukan untuk mengeluarkan bahagian tiub falopio yang terlibat itu. Jadi, adakah perempuan itu masih mempunyai peluang untuk mengandung kelak? Terangkan mengapa? Jadi kita lihat di sini. Kalau tiub falopio ini dipotong, dia hilang satu. Tapi dia masih ada satu. Jadi, jawapannya adalah ya. Kenapa? Kerana dia masih ada satu tiub falopio. Perempuan ada 2. Kenapa? Perempuan itu masih mempunyai satu tiub falopio lagi. Dia masih ada satu tiub falopio lagi. Jadi ini adalah dialah. Kamu mesti tahu. Dia ada 2. Jadi dia masih ada satu lagi peluang. Walaupun peluang itu dia akan jadi kurang sikit lah. Tapi dia masih adalah peluang lagi. Jadi, ada masalah? Ada masalah semua murid? Kalau tidak ada masalah, ini saja kita sampai hari ini.
Okey. Okey, terima kasih kepada respon anda. Jadi, selepas ni cikgu akan bagi link untuk kuis hari ini untuk kamu jawab. Ingat lepas jawab kuis nanti, screenshot dan hantar. Kalau WhatsApp, PM kepada cikgu. Kalau dalam Telegram, kamu boleh hantar dalam grup ataupun PM kepada cikgu pun boleh. Okey? Okay, jadi kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja hari ini. Dan sekejap lagi cikgu akan hantar link untuk kuis bagi hari ini dalam grup kamu. Okay? WhatsApp dengan Telegram. Okay, kalau tak ada masalah, kita sampai sini saja. Okay, bye-bye. Okay, sama-sama.